Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu sambungan daripada muqaddimah minggu lepas. Dan sebelum daripada kita teruskan pengajian kitab kita ni, suka ceritanya saya beritahu bahawa kitab yang kita baca ni, yang ada dengan tuan-tuan itu telah ditabarruk atau sedekah oleh sahabat kita lah. Dan kitab ni kitab tua dah, lama dah. Dan dia ada versi hak yang tulisan Jawi dan ada hak tulisan Rumi. Hak Jawi ni 3,5 sebuah kali. Tak mahal lah mana. Nak banding dengan rokok dahi, mahal rokok dahi lagi. Nak banding dengan rokok gunung pun mahal dia lagi. 3,5 tak silap lah. Dan kalau hak Rumi dalam 5 ataupun 7 ringgit. Tulisan Rumi. Jadi kat mana nak dapat kitab ni? Kalau di Jertih tu ada, di Galeri Hidayah ada dijual. Apa nama ni, beritahu pada orang yang jual dia tu, tanya nak kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu dalam tulisan Rumi. Ada. Deh. Sebab apa? Tengok tulisan Jawi ni, Allah lah, nak baca lagu mana ni, halus ni. Deh. Halus so, beremuk so. Dah lah kita ni, lah. Usia dah lanjut dah, apa nama, mata pun dah nampak tak berapa nampak dah. Kalau baca surat khabar nampak, tapi baca kitab lah tak nampaknya. Deh. Bekok sikit-sikit deh, jangan marah deh. Jadi insya-Allah tuan-tuan deh, kita sambung muqaddimah yang minggu lepas. Beti saparka tanda tak? Beli tanda. Amma ba ke mana? Kena start awal mula. Sikit sangat. Start awal mula lah. Deh, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai mukhtasar ini, yakni kumulai ringkasan penulisan kitab ini dengan nama Allah yang amat murah
dalam negeri dunia, dan lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini terjemahan daripada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah bagi orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, yang Dia jadikan. Allah Taala pera belaka, Allah Taala beri rezeki belaka, Allah Taala yang jaga. Tak kira mukmin, tak kira kafir, tak kira taat, tak kira buat maksiat, tak kira laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, semua Allah Taala yang jaga, yang pelihara kita ni. Kita nak jaga diri kita tak mampu. Allah Taala yang jaga. Start daripada mana? Dalam perut mak pun Allah Taala jaga dah kita. Kita tak mampu nak jaga anak kita. Mampu jaga anak kita? Tak mampu. Dah mampu ustaz mampu sekadar time celik, time jaga kita. Tapi time tidur tak boleh nak jaga dah. Jadi siapa dia yang jaga? Allah Subhanahu Wa Taala. 24 jam Allah Taala jaga. Jadi kita berharap ataupun kita sandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga anak-anak kita, jaga isteri kita. Kalau suami jaga isteri di rumah, dia keluar kerja. Kalau isteri pula minta Allah Ta'ala jaga suami dia keluar bekerja. Jangan layan wanita-wanita, perempuan-perempuan, minta, sebab dia tak mampu nak jaga. Jadi dia minta Allah yang jaganya. Dan Allah Ta'ala amat mengasihani bagi hamba yang mukmin, yang beriman, yang yakin akan hari pembalasan hari akhirat, yakni Allah Ta'ala pelihara dan Allah Ta'ala kasih pada orang beriman, orang mukmin ni. Orang kafir tak dapat. Tu Allah bersifat dengan sifat Rahim. Dan alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-puji itu tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menunjuk kami kepada jalan yang betul, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan salamnya, yakni ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian daripada mereka itu. Terjemahan daripada lafaz alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Jadi lepas daripada kalimah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, sekarang kita ni ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur lagu mana? Syukur kerana mengizinkan akan penulisan kitab ni. Ni tanda orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah alhamdulillah, kalimah puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu sebelum ni kita telah beritahu kalimah puji ulama tauhid, ulama akidah bahagikan kepada 4. Semua kalimah puji hak yang berada atas muka bumi ni semuanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji yang pertama, ulama kata puji Allah bagi Allah. Allah puji diri dia sendiri. Kat mana Allah puji dia? Allah beritahu dalam Al-Quranul Karim. Allah beritahu dalam Al-Quranul Karim, subhanallah, subhanallazi, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua, Allah puji makhluk-makhluk dia. Siapa dia? Tak kira siapa yang Allah Ta'ala berkenan kepada dia. Kalau banyak dalam Al-Quranul Karim, Allah puji akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah puji perangai-perangai orang mukmin, orang beriman yang taat pada Allah. Sama ada taat dengan melaksanakan perintah Allah ataupun taat meninggalkan akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Kita semua puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang memberi kepada aku ya Allah. Alhamdulillah atas segala musibah yang menghindarkan daripada aku ya Allah.
Jadi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang beri nikmat dan yang tolak bala daripada kehidupan kita. Dan yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Kita puji sesama kita. Puji saing sama sesaing. Puji suami kepada isteri, puji isteri kepada suami. Puji ayah kepada anak, puji anak kepada ayah. Begitulah sebaliknya. Jadi 4 puji-pujian. Semua keempat-empat ni balik kepada Tuhan punya yang berhak. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kadang-kadang berasa juga orang puji kita. Tak? Orang puji kita apa nama ni, baik demo lah ni, juruh demo lah ni, kita pun berasa padan dengan pujian tersebut. Tak? Salah ke puji lagu tu? Tak salah. Kita ni menggembirakan orang. Kita suka menyukakan orang, dapat pahala. Tapi kalaulah pujian-pujian tersebut menyebabkan dia ni jadi lupa, jadi berasa agah, berasa megah pula, hak tu penghapus akan amalan-amalan yang dia buat. Takut-takutnya saja je. Dia mari masjid, dia mari belajar, dia mari dengar, dia sembahyang sunat banyak. Semata-mata apa? Kerana nak dapat puji-pujian di hati-hati makhluk. Hak tu rosak akan amalan-amalan mereka. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab Penawar bagi Hati, antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia marah orang puji hak lagu mana yang marah ni? Kita puji seseorang, kita angkat seseorang yang menyebabkan boleh merosakkan, memutuskan amalan-amalan seseorang. Bahkan Sayyidina Ali kata, mau ambil pasir, membaling, melepar ke dia. Sebab apa? Puji tersebut ibarat kita menghapuskan amalan-amalan dia. Asalnya ikhlas, tapi kerana kita puji, kita jack, kita duk ngepong dia, menyebabkan hak ikhlas bertukar menjadi nak dapat pujian di hati makhluk. Biar orang tengok dia molek, biar orang tengok dia bagus, biar orang tengok dia juru. Hak tu semuanya balik kepada Allah SWT. Dan mari juga kadang-kadang tepis awal-awal lagi. Kadang-kadang syaitan lah yang banyak mewaswaskan, ataupun yang banyak jack kita, puji kita, dalam keadaan dia hasut kita, nak merosakkan amalan-amalan kita. Jadi orang puji kita tak salah, tapi kita orang yang dipuji ni biarlah nampak Allah Ta'ala yang izinkan atas sesuatu perkara baik yang mampu kita buat. Kita boleh istiqamah sesuatu amalan, orang puji biar nampak alhamdulillah, nampak Allah Ta'ala dulu yang aturkan, yang tutup akan segala kelemahan-kelemahan kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib-aib kita, minta maaf banyak, tak ada orang nak puji kita. Hatta suami tak akan puji isteri, hatta isteri tak akan puji suami. Bila Allah buka aib. Dah boleh puji tu, Allah Ta'ala tak buka aib. Kalau Allah buka aib, Allahu Akbar, bertepek-tepek dosa-dosa, bertimbung-timbung, berguning-guning dosa-dosa kita. Tapi Allah Ta'ala ni, dia tutup aib kita, menyebabkan kita ni tak nampak akan dosa-dosa tersebut. Dah tak bau sikit ambuk pun dosanya. Kebau, kalau bau tak dekat dah. Kalau suami isteri tak tidur sekatil, seselimut, sebatah, tak tidur sekali dah. Sebab apa? Busuk kohong abang ni, dosa banyak. Tapi tak bau dosa ni. Allah Ta'ala tutup. Jadi kita jangan berasa megah apabila Allah Ta'ala tutup aib kita dan dapat puji-pujian daripada orang. Tapi biarlah nampak Allah Ta'ala yang tutup akan aib kita, dan puji-puji tersebut kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kena banyak puji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Terlalu banyak, terlampau banyak nikmat Allah Taala beri. Nikmat sihat, nikmat boleh berjalan, nikmat minum, nikmat makan. Allah banyak sungguh. Kalau nak kira tak boleh nak kira.
Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Allah Taala kata, kalau mu nak hitung nikmat Allah beri pada kamu, la tuhsuha. Nescaya mu tak mampu nak kira satu-satu. Tak percaya, tengok pada batang tubuh kita. Allah Taala suruh mikir, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok pada batang tubuh kamu, fikir lagu mana mata kita boleh celek, tak ada gelap gambar setengah jam baru cerah nampak kalah. Tak ada. Tak ada hak kelabu mata pun bospek deh nampak kalah lalu. Kalau zaman Piramlia gitu je jolak berapa kali. Deh cerita Piramlia gitu. Kelabu dulu lama dak. Tapi Allah Taala buat mata kita ni dak celek nampak akan kala-kala dia, warna-warna dia. Telinga kita pula Allah Taala belah lagu mana jadi dengar. Allah Taala buat lagu mana wiring dia lagu mana dalam tubuh kita ni. Tak. Ada kerja wiring sini. Lagu mana Allah Taala buat ni? Wiring api ni kita tahulah. Wayar hijau, wayar apa nama merah, wayar kuning, bertilah sambungnya. Tapi wiring Allah Taala buat dalam tubuh badan kita ni, tak erti kita ni. Fikir situ ya. Allah lemahnya aku ya Allah. Tak boleh nak mikir kita. Tak. Jadi Allah Taala buat pada batang tubuh kita ni pun kita tak mampu nak fikir, nak kaji dah. Hak masuk, hak tubik. Hak masuk makan minum, hak tubik berak kencing kentut. Allahu akbar. Kalau tu haskat sah, masuk boleh, tubik tak boleh. Sudah. Masuk tu gak habis resepi masuk. Hak 3 rasa, hak 6 rasa, sweet sour, masa manis habis masuk belaka. Air pula macam-macam jenis masuk. Buah-buahan pula macam-macam jenis makan. Musim buah ni. Tapi nak tubik tak boleh. Lagu mana tak boleh? Tak boleh nak proses, nak tubik, nak keluar barang tersebut. Sama ada proses menjadi najis ataupun proses menjadi air kencing. Tengok orang penyakit ulu orang sudahlah. Dah Allah sakitnya lah. Penyakit apa nama ni? Batu karang kau gapo dan sebagainya kau. Masuk air boleh, nak kencing nak apa, payah sakit. Jadi setiap nikmat yang Allah Taala beri kepada kita tidak dapat tidak tuan-tuan, kena syukur di atas segala nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Terima kasih Allah Taala beri nikmat kepada kita, dan terima kasih Allah Taala angkat sesuatu musibah, suatu bala kepada kita. Begitu. Allah Taala tak beri penyakit, alhamdulillah. Kita dah lama dah Allah Taala beri nikmat pada kita ni. Kalau kita sakit, pergi hospital, pergi klinik, doktor beri ubat, doktor beri apa nama ni penawar. Kita ucap terima kasih pada doktor, makan ubat dia, alhamdulillah sembuh. Bila tu? Bila sembuh. Ni Allah Taala beri nikmat pada kita ni. Sejak bila? Sejak daripada alam rahim mak kita. Tapi tak pernah nak ucap terima kasih pada Allah atas nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang Allah Taala beri pada kita. Banyak, terlampau banyak. Allah Taala beri. Kalau doktor kita boleh ucap terima kasih, Allah Taala hak yang paling banyak beri nikmat pada kita, sama ada kita dalam keadaan buat jahat ataupun buat perkara yang Allah Taala tak kenal, tapi tetap Allah Taala beri. Apatah lagi kita ni kedekut baik nak ucap terima kasih mulut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mulut saja, bahkan bawa anggota-anggota kita, yakni dengan cara tanda syukur atas nikmat Allah Taala beri kepada kita. Jadi segala puji bagi Allah, Allah yang tertentu, Tuhan yang memberi petunjuk kepada kami akan jalan yang betul. Allah Ta'ala, ikut jalan Allah, insya-Allah selamat kita. Duduklah di negara mana-mana pun. Sebab apa? Nabi pesan dah, Rasulullah pesan dah, jalan Allah Ta'ala, jalan yang Nabi tinggal, Nabi pesan dah kan. Jadi duduklah di mana-mana pun, planet mana-mana pun, situasi mana-mana pun.
berpegang kepada Allah dan Rasul, insya-Allah tak akan susah jalan tersebut. Dan kita minta sama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan betul. Jalan yang mana betul ni? Jalan yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim. Kena ambil, kena terima, kena terjemah dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita dengar semata-mata, kita baca semata-mata perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ada orang dia buat lagu je ayat Quran ni, ada orang dia buat ulik tidur je, ada orang dia buat hafazan semata-mata je. Kalaulah asal sebenarnya hanya sekadar bacaan, hanya sekadar penaman berlagu, hanya sekadar buat ngulik tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan pindah daripada Makkahul Mukarramah ke masjid, ke Madinatul Munawwarah. Nabi tak akan pindah. Sebab apa? Baca je lah, sekadar-kadar baca. Tapi tak nak terjemahkan akan perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Perintah Allah Ta'ala beritahu nak terjemah dalam kehidupan kita. Jadi duduk di kota Mekah tak boleh nak terjemah, susah, payah, banyak halangan, banyak rintangan. Jadi Allah perintah kepada Nabi, hijrahlah ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah baru boleh berjalan, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat, zakatnya, baru boleh berjalan Islam ini dalam kehidupan. Di Mekah jalan juga tapi susuk-susuk, sembahyang malam-malam, sembahyang pula menusuk-nusuk. Nak baca Quran tak boleh kuat-kuat, nak ada majlis ilmu lagu ni minta maaf, pohon tak ada. Dan lagu mana? Kerana susah payah nak sebar Islam waktu tu, Allah perintah gilah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah baru boleh nak laksana benda ni, nak buat benda ni. Jadi begitulah perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, bukan sekadar baca tapi nak berjalan hukum hakam yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab tu tak boleh kita ragu-ragu, was-was, ataupun hak berkenan di hati kita ambil, hak tak berkenan kita tolak. Sebab apa? Takut rasa akidah boleh jatuh kepada kafir kita, tak berkenan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kita ni hamba dia. Bila hamba tak ada akan tuntutan-tuntutannya. Sebab apa? Martabat dia hamba. Tapi esok-esok Allah Ta'ala beri jalan juga. Jalan ke mana? Jalan hujah. Sebab apa mu tak sikut? Sebab apa mu tak ambil? Sebab apa mu ambil hak belagangi dengan mu, hak tak belagangi mu tinggal? Siaplah. Siapkanlah jawapan-jawapan kita. Kalau ada jawapan, tak apa, boleh nak ambil. Tak saya ambil, sudah. Kalau tak ada jawapan, sami'na wa ata'na, dengar dan taatlah. Hak Allah ni tak boleh tebel main-main. Hak kita tak apa. Hak Allah, hak Rasul tak boleh kita buat main-main. Kena terima sungguh-sungguh hukum hakam dia apa semua sekali. Termasuklah dalam jua urusan sekali hukum hakam pun kita kena terima. Munakahaknya, undang-undangnya, nikah kahwinnya, jual beli muamalahnya, bab semayangnya, habis. Sebab kehidupan kita ni kena berteraskan pada Islam, pada agama. Tak boleh lari daripada tu. Kalau lari, nescaya kita tidak ikut landasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak akan dapat akan jalan yang betul, jalan yang lurus. Mintalah setara mana pun, ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam waktu yang sama tak ambil jalan dia. Ibarat orang minta syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta tak nak syurga Allah? Minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bulan puasa minta sama, tiap kali berdoa minta syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta tak? Minta. Tapi jalan nak ke syurga ambil ke tak? Doa tu tak apalah ustaz, minta betulnya.
Minta nak syurga, minta nak begitu, nak begini, tapi jalan tak ambil. Kalau hak dunia pun tak boleh, apatah lagi hak akhirat. Aku KG nak jadi kaya ni. Deh. Sekolah tak sekolah. Deh. Cari kerja tak pergi cari. Nak kaya bila? Hak tu atas urusan dunia, hak urusan akhirat apatah lagi. Jadi kalaulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta nak syurga Allah, minta nak jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam waktu yang sama kita tak ambil jalan ke syurga, tapi kita ambil banyak jalan ke neraka. Ibarat orang kata wak nganying lah, tapi kita ni muka tak faham, kita minta kepada dia tak tahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jannah ni aku ingat jannah ni janda aku mula jannah ni. Hak tu je kita uti. Deh, jadi kita ingat jannah ni gapo dia? Rupa-rupanya jannah ni kita nak minta redha Allah, nak minta syurga Allah. Tapi kita ni tak reti gapo dia kita minta, menyebabkan kita baca pun tak mari pada hati kita nak gapo dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dalam keadaan kita minta dengan Allah, dalam keadaan kita minta hak comel, tapi kita buat sesuatu perkara yang Allah Taala marah, sesuatu yang Allah Taala murka, sesuatu yang Allah Taala tak suka. Ibarat kita ni nganyinglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jalan yang betul, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ihdinas siratal mustaqim, jalan perjalanan hidup atas dunia dan juga perjalanan hidup akhirat, dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta nak hak lagu tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah mung hidup bujang ke, mung hidup ada suami isteri ke, ada anak-anak ke, ada jawatan besar ke, semua nak berpandukan akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berpandu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kokok mana pun akan jadi sesat, kokok mana pun akan gelecoh landasan dia. Tak sungguh akan gelecoh landasan dia dalam kehidupan kita berumah tangga. Kalau tak bina agama dalam rumah tangga, tak bina akan kehidupan beragama dalam rumah tangga, sesak barat rumah tangga kita. Orang lain bina rumah tangga, dapat isteri, dapat suami, dapat anak-anak, mudah-mudahan esok-esok nak berkumpul balik di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nak balik semula pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain ni kita bina keluarga, bina rumah tangga, ingat kau boleh masuk syurga, tapi masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tak ambil agama letak bina dalam kehidupan rumah tangga kita, tuan-tuan. Sebab itulah kena sungguh pada agama, bukan pada dalam diri kita saja, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, supaya betul akan perjalanan kehidupan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, jadilah kita orang-orang yang sangat-sangat menyesal. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang beriman, orang mukmin. Rahmat Allah ni, kasih sayang Allah, iaitu suatu pemberian yang sangat-sangat besar. Besar lagu mana? Besar dia dengan keampunan. Kasih sayang Allah ni, rahmat Allah. Sebab tu haram, berdosa kita putus asa dengan rahmat Allah. Jahat setara mana pun kita zaman muda itu, habis maksiat kita buat, habis barang-barang dalam kampung kita curi, habis lipas-lipas masjid kita curi, kasut-kasut sejik, baham ke dia berlaku waktu jahat zaman-zaman muda gitu. Dah, tapi jangan memputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat setara mana pun, zalim setara mana pun. Sebab apa?
Sebab rahmat Allah SWT ni untuk orang beriman, orang mukmin, Allah nak ampun akan dosa-dosa dia. Kalau kita putus asa dengan rahmat Allah, putus asa dengan kasih sayang Allah SWT, maka makin jauh kita dengan Allah SWT. Jadi berbaliklah, palinglah semula pada Allah SWT. Allah tak pelik kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak buat salah silap. Tapi hak yang jadi peliknya, dalam keadaan banyak dosa, banyak maksiat, tak sebalik kepada Islam, tak sebalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak taubat kepada Allah akan dosa-dosa zaman-zaman muda dia hari itu. Dosa tinggal semayang zaman muda hari itu banyak mana? Allah banyak sungoti weh. Zaman kerja Singapura, wak rumah batu hari itu, wak landas akhir, wak apa nama ni, kerja-kerja di Singapura hari itu, ramai mana tak semayang bang, banyak. Zaman duk baru hari itu tak semayang bang, pakai kodok je, turun lepas zuhur, asal kata alik dah, nak semayang, kata cuma dah balik-balik begal ni. Dah asal kat mana? Asal lepas maghrib kita semayang asal lah. Zaman hari tu dosa belakang, dosa belakang tu. Kita pergi musafir, pergi berjalan zaman-zaman hari tu, jalan keadaan jahil hari tu, tak berhenti semayang. Sebab apa? Semayang-semayang sampai tepat ni. Jadi dosa lama-lama hari tu, taubat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ni kita comel dah, kita bersih dah, nampak juru dah, nampak baik dah, pergi haji dah, tapi dosa lama-lama jangan lupa tuan-tuan. Kadang-kadang syaitan iblis ni dia menyeronokkan hati-hati kita dengan amalan-amalan kita hari ni, dan dia mengaburi akan apa nama ni, dosa-dosa kita hak lama-lama. Dosa lama tak ingat dah. Tuan-tuan haji deh, dosa-dosa lama tak ingat dah. Dosa zaman-zaman muda-muda gitu. Lah ni ya, tasbih pun duduk tangan sama dah. Quran pun duduk di mulut dah. Tapi dosa hak zaman muda itu tak ingat. Bijak setan. Bijak iblis. Dia kecek kita, dia tipu kita. Demo ni tak supaya dia muda gitu, dia mula ni molek dah, jurus dah pandai dah. Masuk surga dah dengan amalan-amalanmu ni, menyebabkan kita tak ingat dosa hak lama-lama. Allahu Akbar. Jadi jangan buat tak ingat lagu tu. Ingat dosa lama-lama, menyesal sungguh ya Allah. Dalam keadaan jahil aku buat itu ya Allah. Aku tak kenalmu ya Allah. Aku tinggal suruhanmu ya Allah. Aku buat laranganmu ya Allah. Jahat secara mana pun, kembalilah, baliklah pada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedekut mulut-mulut kita nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedekut mulut dia nak selawat kepada Nabi, esok-esok sangat-sangat susah dia nak dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tak susah lah mana, nak sebut ya payah. Selawat mudah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nak buat lagu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh ikutlah, buat apa-apa pun. Siapa selawat ni pada siapa? Pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah malaikat bawa selawat yang diucap oleh seseorang hantar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jawab selawat orang-orang yang selawat kepada dia. Allahu Akbar. Dan kita ni orang yang ada kelebihan, orang yang diakui oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah lagi mulut nak selawat. Dah banyak sebut ke apa dia? Tahu. Hak banyak sebut. Hak banyak sebut hak benda lain. Hak molek-molek macam ni payah mulut kita nak sebut. Sebab apa? Jarang kita melaziminya. Jarang kita membiasakan mulut kita nak sebut perkara baik-baik.
Sebab tu mulut kita ni mulut jahat. Mulut kita ni mulut mudah menyupah. Mulut kita mulut mudah caruk. Mulut kita mulut mudah maki hamu. Sebab payah nak buat tubik kalimah-kalimah tayyibah, kalimah-kalimah comel daripada mulut kita ni. Kalimah hak dapat pahala. Dek, kalulah atas jalan raya orang tepuh kita, kalimah gapo hak mula-mula tubik? Tak payah. Kalimah gapo tak payah? Nanti ni tak tibasa lah. Aku bawa kereta habis slow dah. Habis juruh dah bawa ni. Ikut peraturan, ikut undang-undang dah. Tapi kalimah tu hak mula-mula sebut, kalimah menyupah seranah tu. Dah. Hak tu kita. Patutnya Allah Ta'ala hantar sesuatu perkara kat atas kita tu. Allah hantar satu perkara atas kita. Sama ada kita setuju atau tak setuju. Ada benda Allah Ta'ala nak beri sebenarnya. Sama ada nikmat ataupun sesuatu ujian. Kalau Allah hantar lagu tu, aksiden tengah jalan, orang langgar belakang ke, orang tepuh ke depan ke, tak kira lah. Patutnya Allah nak beri pahala kita tu. Pahala ke mana pula? Pahala atas ujian tersebut. Allah nak beri pahala. Dan Allah nak ampunkan dosa-dosa kita dengan ujian tersebut. Tapi kita tukar, kita ubah, kita pusing. Daripada hak dapat pahala, bertukar menjadi dosa. Sebab apa? Kini mulut ni. Dah. Kesan dia bila tuan-tuan? Esok-esok. Masa ni tengah gagah, tengah segak, boleh tahan. Boleh tahan nak kata. Boleh tahan nak waktu tubik. Tapi kesan dia esok-esok, di akhir umur, di hujung umur dia, Allah Ta'ala tunjuk satu persatu mulut jahat kita ni. Kena molek di akhir umur, di hujung umur, sakit terlantar, duduk lebih atas hati, atas lembek. Belanja air liu. Belanja air liu. Belanja air liu. Sini belanja air liu. Tubik air liu. Sebab apa? Kerana dosa-dosa mulut. Ya, zaman segar, zaman muda kita, zaman apa nama kita gagah hari tu. Kena molek pula sakit, terlantar di hospital, di katil atas rumah dan seumpamanya. Anggota tubuh sakit dah, tapi mulut ni gagah lagi. Dalam sakit tu pun jahat lagi mulut. Menyupah lagi, makin hamung lagi. Kalau bini duk jaga di hospital, malu bini. Kalau boleh nak tudung, nak pakai mata dua, nampak mata saja je kalau boleh. Sebab apa? Menyupah macam biar air lambat, beri makan nasi lambat, padahal nasi tu lekat di mulut lagi, baru sudah hak ni. Allahu Akbar. Di ujung-ujung akhir umur dia Allah Ta'ala tunjuk. Dan hak paling takut sekali, ketika malaikat mau nak ambil akan nyawa, takut tak boleh nak sebut La ilaha illallah. Takut tak boleh nak sebut, walaupun tu imam ajar La ilaha illallah. Walaupun tak bila ajar La ilaha illallah. Ziarah. Walaupun anak ajar La ilaha illallah. Bini suruh ajar, bini ajar juga. Ngucaklah habis, ngucaklah habis, ngucaklah habis. Bini ajar tu nya. Kita ni gak kicak kau gak dia ni. Duduk serabut ni. Sakaratul maut nak mari ni. Tak boleh nak sebut, tak boleh nak ucap La ilaha illallah. Sebab apa? Mulut jahat, lidah jadi kerah. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Jadi kita selawat pada baginda Nabi sallallahu. Mudah-mudahan Allah pelembutkan akan lidah-lidah kita, mulut-mulut kita supaya lembut, esok-esok boleh dapat syafaat, boleh duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas keluarganya salam sejahtera juga ke atas keluarga. Siapa dia keluarga Nabi ni? Kalau tilik kepada apa nama ni, akan keturunan baginda Nabi sallam, jatuh keturunan Said, Syarifah lah. Tak. Tapi kalau tilik kepada orang beriman, orang mukmin, semua sekali termasuk dalam keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni lah tuan-tuan
sama ada hak mari masjid ke tak mari masjid ke, hak mari berdengar ke, hak mari belajar tak mari ke, semuanya termasuk dalam keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilik pada orang beriman, orang mukmin, semua sekali orang-orang Islam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ada pertalian kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang mereka itu sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yakni orang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sahabat hidup sezaman dengan baginda Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Allah Taala dan Rasul. Ini ciri-ciri sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dia tidak dikira sahabat. Sahabat orang yang jumpa dengan Nabi, hidup dan mati sezaman dengan Nabi, dan beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak termasuk akan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jumpa, hidup sezaman dengan Nabi tapi dia tak berjumpa. Jadi sahabat ni orang yang dekat rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu, maka adalah tatkala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1184 tahun, maka senya telah meminta kepada aku oleh seseorang daripada sahabatnya yang padanya Basrah, duduk di Basrah, pada aku menghimpunkan suatu risalah pada menyatakan ilmu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muafakat atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi pengarang kitab ni kata pada tahun 1184 learning, berapa learning? 20 nama mana dah tu? Jadi ada seorang sahabat dia suruh dia tulis, kumpulkan satu risalah. Risalah daripada mana? Yakni daripada ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama kitab ni dah. Dan ilmu hadis ni pula sepakat dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Satu golongan hak Nabi sebut daripada 7 golongan, daripada 73 golongan. Satu golongan yang masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. 72 lagi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku memindahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Gara kitab ni kata daripada tulisan Arab dipindah pada bahasa Melayu. Supaya apa? Supaya beroleh manfaat dengan dia. Kiranya ada manfaat. Kita kalau mengaji Arab mungkin payah faham. Tak, ngaji kod Melayu, kod bahasa mudah faham. Barulah kena jelira dengan batang tubuh kita. Sama juga berdoa. Doa ni kalau berdoa kod Arab panjang-panjang tak faham gambar satu. Kalau berdoa kod Melayu pendek pun tak apa dah. Dan Allah Ta'ala faham ke tak? Allah Ta'ala cipta bahasa, dia faham belaka. Mu nak baca doa gapo? Kita hak naknya kita baca doa yang paling kita faham. Barulah boleh sentuh hati kita. Barulah boleh jinuk akan hati-hati kita. Jadi dalam mengaji pun lagu tu juga. Tak kira lah kau Arab kau Melayu kau, yang penting nak faham. Hak tu yang mustahak keutamaannya.
Jadi orang hak yang tak faham Arab boleh faham. Maka barang siapa yang tiada tahu bahasa Arab, maka memperkenankan oleh fakir, al-fakir, dia bahasa diri dia yang dhaif. Adalah dia ni fakir, dia bahasa diri dia tak ada gapo satu. Dhaif pula, lemah, lagi bebal, bodoh, jahil, tak pandai, tak erti, tiada mempunyai ilmu. Allah, orang soleh, orang alim ni. Ni dipanggil sifat ubudiyah, tuan-tuan. Sifat kehambaan. Sifat hamba yang letak pada batang tubuh dia. Boleh karang kitab, boleh tulis kitab, boleh mengajar orang, boleh orang tumpahkan ilmu-ilmu dia, tapi duduk basah pada batang tubuh diri dia ni tak pandai, fakir, lemah, jahil, miskin, tak erti, bodoh. Kalau kita boleh tulis kitab, boleh tulis buku sebutir pun bersoho kita, tapi orang dulu-dulu dia tanda adab dia, takut-takut salah adab dengan Allah Subhanahu taala. Allah Taala yang beri keizinan dia tulis apa nama ni, dia susun akan risalah-risalah ni, dia hinakan diri dia dengan Allah Subhanahu taala. Sifat ubudiyah ni kita kena bubuh pada batang tubuh kita ni. Barulah hebat secara mana kita, pandai secara mana kita, kaya secara mana, besar jawatan secara mana pun, pinjam hak Tuhan belaka, baru tak berasa agah, baru tak berasa sombong. Kalau tidak baru naik sepaku. Daripada satu jawatan pada satu jawatan, tak kena dah orang, tak kena dah jiran-jiran, tak kena dah orang masjid, orang surau, baru naik sepaku, sejawatan, dua jawatan. Sebab apa tu? Pada batang tubuh dia ada sifat-sifat kesombongan, tak mana juga. Dan amal, kurang amal, tak ada amal, dia kata, padahal aku berpegang kepada Allah Subhanahu taala, iaitu siapa dia pengarang kita ni? Haji Abdullah. Haji Abdullah, anak kepada Abdul Mubin Asy-Syafi'i, mazhabnya aliran Syafi'i, dan bahawa dijadikan kiranya mukhtasar ini tulisan ikhlas bagi hadratnya yang mulia, dan kunamai hadis ini akan nama Tanbihul Ghafilin, iaitu artinya mengingatkan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Habis Tanbihul Ghafilin, terjemah mukaddimah dia, yang sikit sebanyak kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni. Kitab hak lagi, kitab lain pula. Jadi nama kitab kita ngaji ni Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula menunjuk atas kebajikan itu, merasa-rasa pahala berbuat dia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam. Isyak dah, minta maaf banyaklah. Baru lagi dah, beli dah. Kita duduk majlis ilmu ni, insya-Allah tuan-tuan, tak berasa rugi sikit abuk. Cuma berasa cemuh. Rugi tak akan rugi sikit abuk. Hak cemuh tu hak setan yang hasut kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sambung akan datang lah pula. InsyaAllah kita sambung akan datang. Kitab kita ni biarlah kita baca sebaris dua baris pun. Kalau nak baca habis cepat, kita baca sendiri balik rumah. Mudah ya baca. Baca sendiri, tak ada sampai sebulan habis kitab ni. Kita ngaji hari tu kat 4-5 tahun baru habis. 4-5 tahun baru habis kitab yang setebal 50 lebih kali. 30 lebih, 35 muka surat. Kalau nak cepat habis, kita bakal baca, tak payah huraian, tak payah terjemahan, tak payah apa. Insya-Allah ganti kitab lain pula. Bulan depan. Sebulan habis kitab, sebulan habis kitab. Zuhur lah habis kitab banyak ni.
Tapi dari segi ilmunya, dari segi kefahamannya, dari segi huraiannya, mungkin kita tak dapat ataupun tidak rasi dengan kita baca secara sepintas lalu sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung ke datang kita banyak ada salah silap kata terkasar bahasa dan seumpamanya. Insya-Allah wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.